Summa alhamdu ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni. Allah SWT memilih kita untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu secara online atas talian. Alhamdulillah. Untuk kita melazimi tentang ingat mengingatkan, melazimi fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingatkan ini adalah kebaikan bagi orang mukmin. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apabila kita seringkali diingatkan dalam Al-Quranul Karim, adalah satu peringatan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ni baik untuk orang mukmin, orang beriman. Jika benar kita orang beriman, maka sudah pasti kita selesa ataupun berlapang dada dengan peringatan demi peringatan. Sudah pasti setiap peringatan yang diberikan, terutamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan yang disampaikan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran, itu adalah peringatan yang membawa kepada keselamatan. Sudah pasti kalau kita lihat dalam kehidupan kita, setiap tanda-tanda peringatan itu adalah tanda-tanda yang membawa kepada keselamatan. Keselamatan. Contoh peringatan, ada berbahaya, ada bahaya di depan. Peringatan. Setiap peringatan mesti membawa kepada mesej keselamatan. Mesej keselamatan. Jadi Al-Quranul Karim itu syarat dengan peringatan. Peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyelamatkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan, dan untuk kita membawa kehidupan kita untuk lebih dalam keadaan yang jauh, dalam keadaan yang selamat. Bila kita diingatkan, sudah pasti kita akan menjauhkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan. Maka bila kata Allah SWT nak pilih kita selamat, maka antara tandanya adalah Allah beri kita ingat. Nak selamat, itu kena selalu diingatkan. Maka beruntung Allah SWT pilih kita untuk sentiasa berada di dalam majlis peringatan. Ingat, peringatan. Yakni dalam konteks kita hari ini, yang mana seringkali duduk di dalam suasana yang begitu mencabar. Yakni banyak perkara-perkara yang melalaikan. Sebagai contoh dunia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi peringatan dalam surah Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Itu satu peringatan. Jadi kita berada di dalam suasana yang mana membawa kita kepada satu keadaan yang akan mudah ditipu dengan kehidupan dunia ini. Dunia ini adalah perkara yang Allah beri peringatan, dia akan menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Menipu kita daripada apa? Menipu kita daripada satu perkara yang lebih utama, yakni untuk melakukan amal soleh. Untuk melakukan amal soleh, amal yang terbaik. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah jadikan hidup dan mati ini semata-mata untuk ayyukum ahsan. Siapakah di antara kamu yang terbaik? Nah, di sini yang kita nak tengok. Yang terbaik itu adalah yang sentiasa berada di dalam peringatan. Dia terbaik. Sentiasa diingatkan. Sebab tu orang yang benar-benar Allah nak pilih dia, benar-benar orang yang Allah nak pilih dia ini, sudah pasti Allah akan letakkan dia di dalam peringatan demi peringatan, untuk dia duduk di dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Beringat-ingat membawa kepada maksud berjaga-jaga, berhati-hati. Bila kata kita seringkali dapat tanda-tanda, mesej-mesej. Sebagai contoh, bila Allah suruh kita lihat keadaan kejadian langit dan bumi ini. Sebagai contoh surah Ar-Rum ayat 21.
Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaanku, di antara peringatan. Itu peringatan. Tanda-tanda ni Allah kata, tanda-tanda itu adalah peringatan. Peringatan yang membawa kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, aku jadikan diri kamu min anfusikum, pasangan, azwaja. Nah, itu satu tanda peringatan. Bukannya bila tengok pasangan itu melalaikan. Tapi dunia, Allah bagi tahu balik tadi, dunia itu melalaikan. Dunia melalaikan. Allah bagi peringatan dua. Pertama, pada kejadian itu sudah ada tanda peringatan. Dan padanya itu juga adalah perkara yang melalaikan pada kejadian itu, yakni dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu juga perhiasan. Perhiasan yang bila sebut perhiasan, rujuk balik dalam surah Al-Hadid tadi, ya, perhiasan itu benda akan yang melalaikan. Benda yang melalaikan kita. Jadi maknanya bila tengok kepada harta, anak dan kehidupan dunia ini, dia akan melalaikan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46, harta, benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Bila sebut perhiasan, hayatid dunya, zinatul hayatid dunya, wal baqiyatus salihatu khairun indaka rabbika sawaban wa khairun amala. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, dan bila sebut tentang dunia tadi, maka peringatan yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah tentang, pertama tadi surah Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Dan dalam surah Al-Kahfi 46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta benda dan anak-anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia. Perhiasan zinatul hayatid dunya, hiasan yang apa? Yang melalaikan. Apa kerja yang melalaikan ini? Kita akan lupa daripada tujuan asal Allah jadikan pasangan itu untuk apa? Tujuan asal Allah jadikan pasangan itulah sebagai tanda-tanda kekuasaan aku. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaanku, Allah bagi tahu, kekuasaanku, aku jadikan pasangan, diri kamu tu pasangan. Bermaksud bukanlah kita tengok ada pasangan itu tanda, oh tanda sayang aku, tanda sayang dia. Itu peringatan Allah bagi tahu. Kemudian ada anak-anak, oh itu tandanya subur ke, oh tandanya tengok anak-anak, tahu nampak diri. Tidak. Peringatan yang Allah bagi pada kehidupan dunia ini, peringatan yang mana Allah bagi tahu itu tanda kekuasaan aku. Tengok isteri, tengok anak, tengok keturunan, itu tanda kekuasaan aku, Allah kata. Dan al-malu wal banun, harta dan anak itu perhiasan yang mana akan habis. Dan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbak, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya lebih baik, khairu inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sesungguhnya di sisi Allah itu yang lebih baik itu adalah ganjaran di sisi Allah. Jadi bila kita nak bawa kepada kehidupan yang sebenarnya, yang nak Allah terima perjalanan hidup kita, maka
peringatan untuk kita melakukan ayyukum ahsanu amala. Melakukan amal soleh itu satu peringatan. Yang mana bila kita ingatkan diri kita, apa amal soleh aku? Kerana itulah yang kekal, yang menjadi faedah di sisi Allah yang lebih baik. Dan Allah kata, sawaban wa khairun amala, dan lebih baik sebagai asasnya memberi harapan. Kita berharap. Ini peringatan kita. Banyak kadang-kadang kalau kita tidak kaji tentang kehidupan, bersandarkan Al-Quran dan hadis dan para ulama, sudah pasti kita terlepas daripada perbincangan yang benar. Sebagai contoh, dalam surah Al-Kahfi ayat 46 ni, Allah bagi tahu tentang keadaan harta dan anak itu perhiasan. Zinatul hayatid dunia. Bila perhiasan dunia kita kaitkan balik dan surah Al-Hadid, perhiasan dunia apa saja perhiasan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Baik. Jadi di situ Allah bagi peringatan, pada dunia yang aku jadikan itu ada perkara yang faedah bagi kamu. Apa dia? Wal baqiyatus salihat, iaitu amal-amal soleh yang kekal. Anak mungkin akan pergi tinggalkan kita, sama ada tinggalkan kita dalam keadaan hidup atau mati. Tapi dia akan pergi bila-bila masa dengan sibuk dia ke. Contoh, kita didik dia, bila dah besar dia sibukkan keluarga dia, urusan dia. Tapi yang kekal itu bukan anak itu, adalah wal baqiyatus salihat, amal solehnya kita dah bina pada anak itu. Iaitu apa dah? Kita didik dia, kita suruh dia solat, kita ingatkan dia tentang Allah, kita didik dia. Jadi soal jadi tak jadi itu nombor dua. Soal perbuatan baqiyatus salihat khairu, lebih baik inda rabbik, lebih baik di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan kita nak bagi tahu, ya Allah aku ada anak, ya Allah aku anak ramai, ya Allah, ataupun mengadu, ya Allah aku tak ada anak, ya Allah aku ada suami, ya Allah aku ada isteri. Bukan itu yang Allah nak tahu. Di sisi Allah, apa amalan baik kamu yang bermanfaat bagi kamu balik. Okay. Dan kita berharap kepada amal baik itu lebih baik. Khairun inda rabbika sawaban khairun amala. Satu perkara yang lebih baik untuk kita harapkan. Sekejap. Okey. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, salah meletakkan harapan. Jangan salah meletakkan harapan. Meletakkan harapan kepada anak, meletakkan harapan kepada makhluk, meletakkan harapan pada suami, meletakkan harapan pada isteri, meletakkan harapan pada bisnes. Ini perkara yang akan menghancurkan kehidupan kita. Sebab tak ada harapan pada dunia ini. Itu dia. Tak ada harapan pada anak tu, tak ada harapan pada suami, tak ada harapan pada isteri. Tak ada harapan. Bila tak ada harapan, habis apa yang kita nak harapkan, Ustaz? Takkan tak boleh nak harap. Memang kita tidak akan boleh berharap kepada makhluk, sebab Allah suruh berharap kepada amal soleh. Ni. Itu lebih baik yang memberi harapan. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Bila kita tengok anak kita, bila kita tengok kehidupan kita, bila kita tengok apa saja aktiviti yang kita lakukan di atas muka bumi ini, yang kena sebut, aku berharap kebaikan pada perkara itu. Aku berharap kebaikan yang kita lakukan. Harap kebaikan. Ini. Dan satu perkara lain, apabila meminta kebaikan ini, memang kita minta kepada Allah kebaikan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat sana, dan jauhkan daripada azab api neraka. Bila kita betul kefahaman kita, yang pertama kita tengok dunia ni, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan menipu. Bila kesenangan menipu, apa yang benar adalah kebaikan. Kebaikan itu, itulah yang kita nak harapkan. Berharap kebaikan di atas setiap perbuatan, bukan berharap orang jadi baik. Bukan berharap engkau jadi baik, kau jadi baik. Kita kadang betul, kita nak anak kita jadi baik, kita nak kawan kita jadi baik. Sebenarnya, bila orang jadi baik, sebenarnya kalau kita tak faham, kita duk lega dah. Nak suami jadi baik, kita tak baik. Suami baik, amalan dia lah. Kita punya amalan apa? Di situlah pengharapan yang salah. Pengharapan yang benar adalah apa amal baik kita pada pasangan kita. Apa amalan baik kita pada pasangan kita. Katalah pasangan kita buruk. Yang kita nak harapkan ramai. Saya harapkan Ustaz, suami saya berubah. Saya harapkan anak saya berubah. Saya harapkan orang. Dia harapkan orang yang berubah. Sedangkan, kalau ikut pada Al-Quran, yang Allah suruh harapkan adalah amal kamu. Kebaikan kamu. Bukan kebaikan orang. Saya harapkan Ustaz dia dapat orang baik. Patutnya harapkan diri dia jadi baik. Supaya ada kebaikan atas diri dia. Dan sudah pasti kebaikan atas diri dia itu akan memberi manfaat kepada orang sekeliling dia. Jadi, sebab itu pentingnya perbahasan Al-Quran dan kehidupan yang mesti digandingkan. Dia tidak boleh dipisahkan, jemaah sekalian. Apabila berpisahnya kehidupan daripada Al-Quran, maka hidup kita ni akan ikut perasaan. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Naml ayat 100, surah Al-An'am, surah Al-An'am 116. Allah bagi tahu dah, jikalau kita ikut kebanyakan orang atas muka bumi ini, maka kita akan banyak ikut perkara yang menjauhkan kita pada syariat Allah. Tidaklah lain mereka hanya membawa sangkaan yang dusta. Kita tengok kebanyakan, kalau tengok pada keadaan hidup kita, kebanyakan kebiasaan adat, harap orang berubah. Harap cerita tentang orang, pasangan, keadaan, tetapi jarang berbicara soal apa yang manfaat bagi kita. Bila kita letakkan keadaan yang kita harapkan, maka kita tidak akan ada amalan yang kita akan lakukan. Sebab kita penunggu orang jadi baik. Kita menunggu orang jadi baik. Ini satu permasalahan yang akan merosakkan hidup kita. Kita menunggu orang jadi baik, barulah kita ada semangat nak buat baik. Sedangkan kebaikan itu adalah datang daripada suruhan Allah. Dan memang kita kena berusaha untuk melakukan kebaikan itu, kerana kebaikan itulah yang memberi manfaat kepada hidup kita. Kebaikan itulah yang memberi manfaat pada hidup kita. Di sinilah kita akan lihat bagaimana peranan kita nanti dalam kehidupan ini. Bila kata berlakunya sesuatu perkara itu, kita boleh nampak peranan kita. Kalau tidak, kita akan nampak keadaan yang menekan kita. Keadaan yang akan merosakkan kita. Sebagai contoh, berbalik kepada isu pasangan tadi. Bila sebut tentang keadaan pasangan, maka yang berlaku adalah bila dapat katalah suami yang buruk tadi, maka keadaan itulah yang akan merosakkan dia. Habislah aku, katanya. Habislah aku. Aku dapat pasangannya tidak baik, maka mesti aku pun tak baik. Semua tidak. Sebenarnya kalau kita dapat opponent yang berbeza, pasangan tidak baik, tapi kita sebenarnya disuruh untuk berharap kepada amalan kita pada keadaan itu. Amalan kita apa?
Contoh, bersabar di atas keburukan. Itulah amalan kita. Meneruskan didikan demi didikan. Itulah amalan kita. Amalan yang kita mesti kena jelas tanpa ada sifat berbelah bahagi. Sebab itu kalau kita lihat, Allah SWT menyatakan bagaimana apabila seseorang itu dalam surah Fussilat ayat 30, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata Tuhan kami ialah Allah. Orang yang ingat bahawa dia ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat. Dia sedar bahawa aku ni hamba Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia tetap teguh di atas jalan yang betul. Dia dah tahu Allah Tuhan dia. Yang menyuruh buat baik ni Allah. Melihat satu keadaan itu, maka apakah situasi yang mesti kita kena lakukan? Maka kita melakukan kebaikan. Maka Tuhan kami ialah Allah. Kenapa buat baik? Sebab Allah lah. Allah lah yang maha baik. Allah menyuruh kita buat baik. Maka kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Kita pula istiqomah buat jalan yang betul, harapan yang benar tadi. Maka Allah turunkan malaikat. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira yang telah dijanjikan kepada kamu. Nampak? Mana kata apa di sini? Sebenarnya kalau kita hari ini betulkan balik pandangan terhadap kehidupan, kehidupan itu yang kekal, wal baqiyatus salihat, yang kekal itu adalah amal. Amal itulah yang kita harapkan. Allah suruh wa khairun sawaban wa amalan. Itu amalan yang Allah suruh sawaban wa khairun amalan. Sawaban wa khairun amala, yang kita kena harapkan. Bila kita harapkan amalan atas setiap perkara itu, harapkan kebaikan atas setiap perkara itu, maka kita sedang berada di jalan yang betul. Bukan berharap orang jadi baik. Ini kena betulkan ni. Bukan berharap keadaan jadi baik. Sepatutnya kita berharap kebaikan atas setiap keadaan. Kebaikan di atas setiap situasi. Kalau sakit, ada kebaikannya. Kalau sihat, ada kebaikannya. Maka kita sedang membina kebaikan demi kebaikan. Kalau itulah yang kita lakukan dalam hidup kita, kita tetap teguh di atas jalan yang betul, maka turunlah malaikat. Dalam ayat Fussilat 30 ini diceritakan untuk kita berhadapan dengan sakaratul maut. Tapi kalau kita gunakan dengan kefahaman juga, ibrahnya diturunkan dikala kita melakukan kebaikan. Orang yang benar melakukan kebaikan, berharapkan kebaikan yang sebenar, maka hati dia akan dikuatkan oleh Allah untuk tetap melakukan kebaikan tanpa ada bersoal jawab. Orang yang masih berbelah bahagi untuk melakukan kebaikan, masih berbelah bahagi dengan keadaan, bermaksud dia masih duduk pada situasi yang jauh daripada kebaikan. Sebenarnya dia duduk pada kebenaran. Allah tak hantar malaikat. Malaikat ni maksudnya tidak ada keyakinan. Allah turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan situasi, janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira yang telah dijanjikan kepada kamu. Terimalah berita gembira yang dijanjikan kepada kamu. Makna kata apa? Melalui Al-Quran, setiap kebaikan kita dapat faham, setiap kebaikan yang kita lakukan itu membawa kepada kegembiraan.
kegembiraan. Maka dari masa ke semasa, kita akan diberikan satu sifat, suasana hati yang sentiasa gembira di atas setiap kebaikan. Kalau benarlah harapan kita pada kebaikan. Sebagai contoh, berbanding tadi, kita harapkan kebaikan pada anak kita. Bukan harapkan anak kita buat baik pada kita. Kita harapkan kebaikan pada suami kita. Bukan suami kita buat baik pada kita. Kita harapkan kebaikan pada isteri kita. Bukan isteri buat baik pada kita. Jadi maksud kata apa? Simple, sampak sipi. Kerana hari ini, yang kita jadi frust, jadi orang kata apa, tertekan, jadi tak fokus. Sebab kita letakkan kebaikan itu pada orang. Kebaikan pada benda. Bila kebaikan pada benda, wallahi dia tak jadi kebaikan, dia jadi kebendaan. Dia bertukar jadi kebendaan. Contoh, kita berharapkan anak jadi baik. Sebenarnya bukan kebaikan yang kita nak anak itu. Anak itu jadi baik supaya kita jadi senang. Bila anak baik, kita senang. Betul tidak? Betul lah. Anak baik, dengar kata dia buat semua kebaikan, betul. Tapi ceritanya, apa kebaikan kita pula? Jadi dia nak orang jadi baik supaya dia jadi senang. Bukan jadi baik. Dia nak suami jadi baik supaya isteri jadi senang. Tapi ceritanya, biasanya dia takkan senang. Orang yang berharap kepada selain Allah, dia tidak meletakkan harapan kepada Allah melalui amalan. Maka dia sentiasa dalam hati yang gusar. Sebab dia menampakkan kebendaan pada, contoh pada suami tadi. Memang dia nakkan suami jadi baik. Tapi sebenarnya baik dalam konteks benda. Kebaikan yang kita harapkan pada orang adalah bukan kebaikan, tapi kebendaan. Sebagai contoh, bila kalau boleh, dia buatlah, pegang tangan ke, ataupun kata setiap kali keluar sebut I love you ke, kan? Ataupun dia mesti berkait dengan perbuatan benda. Tapi kalau kebaikan yang kita dok tengok pada suruhan kita yang lakukan, kita tak nampak kebendaan, kita nampak perbuatan baik. Kita buatlah, layan suami, bagi dia makan, bagi dia ini. Ini yang mesti kita, sebab ini, dan inilah SOP kehidupan. Dan Allah bagi tahu tadi, kita kena harapkan kebaikan dalam setiap perbuatan. Itu lebih baik bagi kamu. Jangan harap orang jadi baik. Dan kita takkan mampu buat orang jadi baik sebab bukan dalam bidang kita, bukan dalam kuasa kita. Jadi nak sebut orang, nak berharap, akhirnya kita akan kecewa. Hancur hidup kita. Dari masa ke semasa didatangkan sifat ragu. Ni. Kalau lawan pada surah Fussilat ayat 30 tadi, surah Fussilat ayat 30, kalau kita tegas keimanan kita, istiqomah dalam kebaikan, maka Allah SWT turunkan malaikat, memberi ilham, yakni menyampaikan satu suasana yakin. Janganlah kamu bimbang, perkara buruk berlaku atas diri kamu. Ramai tak hari ni kalau kata perbuatan baik ni kan bimbang karang. Kita je buat baik, nanti karang dia ambil kesempatan atas kita. Kita je buat baik, nanti karang bila kata kebaikan yang tidak berada pada asas yang benar, yang tidak diletakkan pada suruhan Allah tadi, maka kebaikan yang kita lakukan itu, tanda kebaikan itu tidak ikut kepada nas syariat. Kebaikan itu membawa kepada ancaman balik. Contoh, kita buat baik, kita datang sangkaan. Di karang, macam mana ni? Asyik aku je buat baik. Asyik aku je buat baik. Jadi, bila kata keadaan itu datang bersangka-sangka asyik aku je buat baik, bermaksud kita jauh daripada harapan kepada Allah.
Sebab itu kita kena betulkan balik kefahaman kita. Betulkan balik, apatah lagi kita berada di dalam keadaan dunia yang mengajak kita untuk berharap kepada dunia. Jangan harap pada dunia sedangnya Maha Mulk Ta'ala. Hasbi Allah, cukuplah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nak harap kepada Allah, inilah tugas kita. Tugas sebagai hamba Allah adalah untuk mewujudkan pengharapan yang sebenar kepada Allah. Pengharapan yang sebenar pada Allah. Jadi maknanya contoh, kita pergi kerja. Kebaikan ni bukan cerita pasal kahwin saja. Kebaikan ni pasal kehidupan. Contoh pergi kerja, pergi berniaga. Maka bila kita bekerja, apa yang kita harapkan pada pekerjaan kita itu? Kalau boleh kerja saya, ialah dapat habuan, dapat gaji, boleh bayar tu, boleh bayar ini. Nah, itu akan membawa kepada, sampai tahap kita akan membawa kepada kekeliruan. Ini cara, macam mana boleh jadi dia sangka-sangka tadi? Kita nak jauhkan daripada sangka-sangka. Ustaz, kesimpulannya jangan bersangka-sangka. Soalan dia, macam mana tak nak bersangka-sangka? Okay, jadi sebab tu kita bincang tadi, SOP-nya, pertama kena kenal dunia ini. Apa kata Allah? Dunia ini kesenangan yang menipu. Surah Al-Hadid ayat 20 tadi. Kemudian kita rujuk surah Al-Kahfi ayat 46. Allah nyatakan lagi. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Harta, anak, kesenangan dunia. Rujuk dalam Al-Hadid, kesenangan yang menipu. Wal baqiyatus solihat, amal soleh yang ada itu. Wal baqiyatus solihatu khairu inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah suruh harap pada amalan. Harap pada amalan. Kalau ada anak, harap amalan kita pada anak, bukan harap anak. Kalau kita kerja tadi, harapkan amalan pada pekerjaan, bukan harapkan pekerjaan. Ini kena buat. Bila kita salah letak pengharapan, maka datanglah sangkaan. Datanglah sangka tadi. Kita nak jauhkan jangan bersangka, tapi kita tak letakkan harapan dulu. Sebab tu kena betulkan harapan dengan kefahaman. Harapan bukan dengan sebutan. Harapan bukan dengan sebut. Ya, saya berharap. Saya berharap apa? Ya, saya berharap. Apa harapan dia kalau dia tak faham? Silat hari bulan, dia masih berharap benda. Sebab dia tak faham. Sebab tu, betulkan kefahaman, betulkan pandangan dengan iman, maka datanglah harapan yang mengikut kepada landasan yang benar. Ini peringatan. Allah ingatkan kita untuk berharap kepada wa khairun sawaban wa khairun amala. Harapkan amal. Asas yang memberi harapan. Jadi, depan ni kita tukar. Aku harapkan pahala pada pekerjaan aku. Itu yang kita kena harapkan. Aku harapkan pahala pada diri aku. Harapkan pahala pada setiap perkara. Bila harapkan pahala, dia tidak boleh buat sebab benda. Di sini pula. Bila kita harapkan pahala, kita tidak boleh buat selain Allah. Contoh, pergi bekerja. Pagi-pagi keluar. Semalam saya cakap pasal pergi gelap balik gelap. Pergi gelap balik gelap. Cari apa? Cari rezeki. Rezeki itu apa? Duit. Punggah kata. Rezeki itu duit. Rezeki itu ridha Allah. Bukan kata duit. Kalau pergi kerja, Allah tak ridha, dapat harta sekali dengan bala. Dapat harta sekali dengan apa? Dengan segala masalah. Bukan dapat rezeki. Jadi kita pergi kerja, niat nak pahala. Harta dapat kemudian. Dapat harta, bayarlah apa benda yang nak bayar tu. Jangan niat salah. Bila tujuan salah, harapan salah, mula pergi kerja, buang masa.
Dia akan jadi buang masa. Pergi kerja buang masa, tak fokus, dapat gaji, bayar hutang, kemudian cari lagi duit. Itulah rotate. Dia tak betul. Jadi pergi kerja harapkan pahala. Sebab Allah yang suruh kerja. Kerja untuk dapat pahala. Kerja pula kalau bagi lelaki sebab nak nafkah. Itu asas dia. Asal datang bekerja ni sebab nak dapatkan nafkah. Kalau perempuan, tak ada tuntutan bekerja yang mencari harta. Kerja tu sendiri kena betul definisi dah. Bukan cari harta. Kalau bekerja adalah untuk pahala. Pergi kerja nak dapat pahala tu melalui suruhan Allah. Lelaki pergi kerja niat nak cari nafkah. Orang perempuan kerja cari apa? Cari duit beli make up, barang-barang make up ustaz. Boleh tolong mak ayah sikit, boleh tolong ini sikit. Dah. Akhirnya itu yang jadi frust, jadi beban tu. Memang sebenarnya tak ada tuntutan. Pergi kerja sebenarnya sebab apa? Sebab nak pahala ustaz. Jadi dapat duit buatlah pahala. Untuk dapatkan pahala. Melalui harta, melalui masa, melalui khidmat, melalui tenaga, pahala melalui tenaga, pahala melalui masa, pahala melalui harta. Kerja nak pahala. Bukan nak harta. Harta tu dapat. Di mana ada pahala, di situ ada harta. Di mana ada harta, belum tentu ada pahala. Inilah pandangan yang batil, ya Puan Rohanah. Anak yang baik, anak selalu bagi mak duit. Contoh, pandangan orang buat kebaikan yang tak ada menghasilkan duit, tak ada makna. Orang kata tak ada makna, tak ada duit kan? Ingat tak boleh buat baik. Contoh anak lah. Anak yang boleh bagi duit, itulah anak yang paling baik. Dah. Bagi duit belum tentu bagi kebaikan. Duit belum tentu datangkan kebaikan. Duit masih berada pada perbincangan hak wal batil. Fitnah. Likulli ummatin fitnah. Wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah. Inna likulli ummati. Setiap umat ada fitnah. Wa fitnah ummati al-mal. Harta. Ya, harta tu fitnah. Jadi kebaikan belum ada. Setelah kita jadikan pahala. Jadi pahala, barulah boleh jadi kebaikan. Ya ke anak yang baik tu bagi duit pada mak? Itunya orang nampak. Dia boleh bagi duit, suami boleh bagi duit, suami yang baik. Isteri yang boleh bagi duit, isteri yang baik. Jadi sekarang orang kaitkan duit tu kebaikan. Asal bagi duit tu kira bagi kebaikan. Itu salah tu. Bagi kebaikan adalah kita melakukan kebaikan atas duit itu. Contoh kita bagi duit, bagi kebaikan kepada si fulan adalah dengan kita melakukan dengan kesedaran untuk mengharapkan kebaikan. Dengan kita bagi mengharapkan ridha Allah, saling redha meredai pemberian itu, maka baru datang kebaikan. Kalau bagi duit saja dah settle, dia pun tak dapat kebaikan, yang terima pun saya pun tak dapat kebaikan. Dapat kebendaan sajalah. Tapi kalau kita bagi dengan harapkan pahala, ya Allah, moga-moga ada pahala atas pemberian aku ini. Bila ada pahala pada kebaikan perkara itu, maka barulah si penerima tu dapat manfaat juga sebenarnya. Sebab kita bagi yang terbaik. Kita bagi tu harapkan pahala, bukan harapkan dia terima kasih kat kita. Jadi
Jemaah yang mulakan Allah SWT. Isteri sebab nak bantu suami, kata suami redha tapi syariat tak jaga batil kefahaman macam ni kan Ustaz? Suami redha atas perkaranya Allah redha. Bukan boleh redha semua benda. Keredaan suami mesti selari dengan keredaan Allah sebenarnya. Jadi apa-apanya nak diredai oleh suami, pastikan suami sedar adakah ini tuntutan agama. Kita tak boleh nak redha satu-satu perkara yang tiada dalam tuntutan agama. Kalau macam tu redha semua benda lah. Macam kes, saya redha suami isteri saya tak tutup aurat. Siap marah lagi, sound direct dia panggil. Dosa dia saya tanggung dia. Dosa dia saya tanggung. Cucuh api sikit, ambil air kopi, minum panas-panas pun tak larat. Jadi bila kata apa yang kita nak redha atas isteri kita, pastikan keredaan yang selari dengan agama. Kita tak boleh redha sebarang-sebarang. Kalau tidak, kita redha atas kejahatan. Contoh isteri pergi kerja. Bila isteri pergi kerja, pastikan kerja dia itu tidak mengabaikan tugas-tugas yang utama. Solat awal waktu. Orang perempuan paling susah nak solat awal waktu kalau berada di luar. Sebab kerja dia lambat solat. Yang mana kerja itu bukan tanggungjawab dia. Kerja cari duit. Kalau kerja tu semua orang boleh buat. Kerja cari duit tu. Sebab kerja cari duit. Contoh dia ni datang haid dan dia dah nak suci. Dia pergi kerja. Patutnya lepas subuh tu dan pukul 10, 11 tu dia dah suci dah tu. Dan dia dah wajib solat zuhur dah. Tapi disebabkan dia tak mandi lagi, kat tempat kerja nak mandi macam mana? Maka dia drag sampai ke asar. Siapa nak tanggung dosa zuhur tu? Orang perempuan jangan ambil mudah. Tak apa kerja suami redha. Suami jangan ambil mudah. Kena remind. Kena betul-betul. Bukan semudah-mudahnya. Gilah kerja, cari duit, tolong abang. Tak semudah itu je mas sekalian. Hati-hati. Dah drag tu, dia kat luar nak mandi. Mana payah, susah. Sebab tu wanita ni susah nak keluar. Sebab dia tergantung dengan faktor untuk suci tadi. Sebab dia wajib. Tak boleh drag. Malah kalau dia suci, katalah dia panggil zuhur belum suci, tengok asar dah suci. Jadi zuhur tu dah kena ganti. Macam mana? Kalau dia saja buat, elok dia, drag solat. Ya Allah, besarnya lah bebanan tu. Sebab tu jangan bagi alasan harta untuk menghalalkan perkara, tak boleh. Dia ni jangan confuse Zaujah Amin. Ziarah mak ayah siapa? Mak ayah sendiri. Okey. Bukan mak ayah mak mertua kan, mak ayah sendirilah. Uruskan anak-anak, memilih kurangkan ziarah mak ayah. Dia jangan kita hidup ni jangan rigid. Allah tak suruh rigid. Allah suruh cerdik. Yu'til hikmata may yasha. Dah waktu sekarang duk kita sibuk uruskan anak, utamakanlah mana yang utama. Ziarah tu kan kemudian boleh. Bukan kata buat masa sekarang saya nak kurangkan ini. Jangan cakap macam tu. Uruskan mengikut keutamaan. Hidup kena cerdik. Bukan kena bagi-bagi. Itu nanti kan kenapa? Sekarang tengah sibuk jadi buat saya terpaksa kurangkan. Dia tak ada istilah kurangkan. Tak ada berkurang pun kalau kita letakkan pada susunan kebaikan. Malah tak ada kewajipan pun. Bukan kewajipan. Buat baik ni bukannya ziarah saja. Buat baik ni anak-anak semua kena dengar. Terutama anak perempuan. Buat baik itu jadi isteri solehah. Itulah buat baik. Jaga nama baik mak ayah. Yang telah melahirkan kamu pula duduk dengan suami, kamu jadi isteri yang solehah. Itulah kebaikan bagi mak ayah. Penat-penat mendidik, akhirnya jadi isteri yang baik. Pahala yang besar bagi mak ayah. Kemudian, yang ramai orang selepas pandang, mendoakan.
Itulah kebaikan. Ziarah ni, bila ada peluang, pergilah ziarah. Ziarah pakai online pun sekarang dah ada dah. Tak ada masalah benda ni. Jangan kita susah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kena kurangkan nombor 3 ni. Oh, sebab saya dah sibuk ke apa ke. Dah. Tengok keutamaan. Waktu sekarang, apa yang utama? Buat. Malah tengok, yang ini mana yang wajib. Duduk di sisi suami itu lebih utama. Maka suami perlukan kita uruskan anak. Dah uruskanlah anak. Sebab suami mungkin ke sana ke sini ke apa ke urusan dia. Kan? Itu uruskan dah. Jangan kita rasa, alamak aku ni sebesalahnya. Jangan mainkan perasaan dalam kebaikan. Dia pun mak saya, dia melahirkan saya ustaz. Tak kalah saya gini. Dia mula main perasaan letih lah. Dalam hukum bukan isu perasaan. Dalam hukum letakkan keutamaan. Tu kena cerdik. Sebab tu kena minta hikmah. Dan mak-mak pun kenalah cerdik juga. Kan? Sebab tu balik perbincangan, jangan harapkan mak. Jangan harapkan anak. Harapkan kebaikan kita. Dah buat anak, buat baik tu, kebaikan lah tu. Kan? Yang penting, bila kita faham kebaikan. Saya kena torture habis tu, saya recall balik. Torture tu siapa yang torture? Kita pun dah belajar, kena faham lah. Kita dah belajar, kena faham lah. Orang torture ni, duk cakap, kau ni tak balik, kau tak tengok ni. Kau kena faham lah tugas isteri apa. Tugas isteri apa? Ziarah mak ayah ke tugas isteri? Awak dah jadi isteri. Tugas anak apa? Adakah Islam bebankan kita kena ziarah setiap bulan, hari-hari, setiap malam, pagi, petang? Apa maksud ziarah? Ziarah ni nak menghubungkan balik silaturahim, nak ingat balik, nak melakukan kebaikan. Sebab tu kita kena faham. Bila kita faham, orang torture lah macam mana pun tak heran lah. Contoh, anak perempuan tak bagi mak duit. Wajib ke bagi mak duit? Bagi suami berduit pun tak wajib. Takkan nak bagi mak duit wajib? Sebab kita saja yang terkesan sekarang ni. Kita yang terkesan. Sebab tu kita kena minta petunjuk Allah. Buat baik itu harapkan kebaikan. Jadi kita kena tengok siapa yang tukang torture tu. Kalau tuan guru ke ataupun siapa ke, tapi jaranglah tuan guru ataupun orang berilmu nak torture orang. Dia bagi kesedaran. Macam contoh, bagi kesedaran isteri. Isteri tugasnya apa? Bagi peringatan balik. Ada 2 tanggungjawab, isteri dan anak. Jadi kebaikan yang kita harapkan sebagai isteri apa? Kebaikan yang kita harap sebagai anak apa? Islam jelas mengatakan anak wanita, anak perempuan yang telah bergelar isteri, kebaikannya adalah menjadi isteri yang baik. Itu kena faham. Jangan terkesan dengan situasi cerita perasaan. Sekarang trend orang perempuan buat baik dengan mak, kena rapat dengan mak. Ni trend sekarang, hati-hati. Berkepit ni. Dengan suami tak apa. Anak perempuan berkepit dengan mak. Trend. Hati-hati. Sekarang ni ikut keutamaan. Sekarang dah bila dah kahwin, utama seorang isteri kat mana? Kedudukan seorang isteri kat mana bila dah kahwin? Suaminya. Bila kata suaminya, kalau suami dah meninggal macam mana Ustaz? Teruskan kebaikanlah dengan susunan yang utama. Kebaikan utama apa? Kalau suami, apa yang utama balik bila tak ada suami? Mak baliklah pada mak. Dengan wali balik. Cuma, mak mertua itu ada kena dengan suami. Antara kebaikan yang kita kena buat pada diri kita, umpama kita berkhidmat juga dengan suami. Kalau kita berkhidmat dengan mak ayah dia. Cuma dah tak ada ketaatan lah. Taat tu dah tak ada, sebab taat ni pada suami dan pada mak. Tak ada suami, tak ada taat lah. Taat arahan. Mak mertua tak wajib untuk kamu balik juga. Balik juga jumpa mak. Tak boleh sebab ketaatan dah tak ada. Ketaatan pada suami saja. Jadi ketaatan tu berbalik pada mak. Balik pada mak ayah balik. Jadi sedang jemaah yang berkata,
Saya tak jadi mak mertua yang cerewet, risau baik masuk kuliah cari ilmu. Kena macam tu lah. Puan Zurainah betul. Bukan cerewet saja tapi kena ada ilmu. Orang yang ada ilmu dia takkan menyusahkan orang. Malah dia memudahkan urusan orang. Mak yang baik, dia tak harap pada anak. Dia harap amalan dia lah. Mak dah ada amalan dia. Lepas tu saya cakap jangan harapkan anak-anak. Kenapa hidup mengharapkan makhluk lagi? Kita memang harapkan anak doakan kita. Tapi betul ke dia doakan kita? Belum tentu. Jadi kita lah kena ada amalan kita sendiri. Malah kita ingatkan dia pula. Jadi sebenarnya hanya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita kena jelas. Sebab tu hidup dengan Al-Quran jangan dipisahkan. Dan panduan dalam perbincangan kehidupan perlu diperhalusi. Memang orang ada ilmu tak akan menyusahkan orang. Orang ada ilmu dia tak akan menyusahkan orang. Sebab dia ada ilmu. Orang ada ilmu malah menyenangkan orang. Sebab dia faham. Bila dia faham, dia akan memberi kebaikan pada orang lain. Orang yang tak ada ilmu yang menyusahkan. Rigid. Dia rigid. Tak ada ilmu biasanya akan rigid. Ini zaman kisah Rasulullah. Benar? Sahabat Nabi. Zaman Rasulullah. Jumpa Nabi, isteri dia. Suami pergi perang. Nak keluar tengok ayah sakit. Tengok ayah sakit. Minta izin dengan Nabi. Nabi tak bagi izin. Sebab izin pada suami bukan sebab pada Nabi. Sampai meninggal ayah dia. Nak pergi tengok ke bumi. Tak juga. Tapi suami pun, kalau suami tu ada, mesti dia bagi izin. Suami yang baik pula, takkanlah sekat kebaikan. Bah nak pergi tengok mak, pergilah. Tak payah. Apa nak tengok mak buat apa? Tak payah balik. Amboi kata. Suami yang baik pula, tak sekatlah kebaikan. Kau nak tengok mak ke? Tak balik lah. Tak apa. Ni abang settle. Okey je. Nak pula ada rotation kan. Memang suami, jom. Suami nak bawa dia jumpa mak. Kan? Mak lah. Isteri nak balik. Kamu balik dengan mak kamu. Tak apalah. Tanggungjawab dengan mak tu, abang punya tanggungjawab. Kamu nak balik-balik lah. Tak ada masalah. Pergi. Orang ada ilmu kan senang. Dia tak nyusah orang. Sebab kewajipan tu pada suami, bukan pada isteri. Isteri kewajipan pada suami. Bila suami kata, jom, tolong abang jap. Urusan nak mak ni nak ni. Maka, jatuh ketaatan. Ini sebenarnya maha yang mulakan Allah SWT. Syafiqah Muhammad Noh. Berbaik-baik. Buat baik kan. Namanya apa? Bercerai. Buat baik jadi berbaik-baik kan. Itu kalau nak rujuk. Kalau berbuat baik ni, jangan sebut benda buruk sudah. Bila dah berpisah, dah tak ada istilah BFF ke apa ke, tak ada. Oh, macam orang biasa. Tak ada kena-mengena. Tapi inilah cabaran dia. Sebab dah ada kenangan manis kau dan aku. Anak pula jadi pengikat. Ini benda ni saya dah bahaskan dah. Kalau sebab anak, jangan bercerai. Kalau lah anak jadi isu je, jangan bercerai lah. Cerai ni masih pada takdir yang kita boleh fikir. Kan? Tapi bila dah cerai juga, kau kena terimalah apa takdir yang ke depan. Takkan dapat one piece. Dia takkan the whole set. Damage is done. Pecah dah berlaku. Bila pecah dah berlaku, sepihan dah berlaku, maka ambillah sepihan itu. Tak ada nak harapkan seperti mul yang bulat balik. Sebab tu jangan buat satu perkara yang kita menyusahkan akan datang. Kalau berlaku juga, so jangan cerita banyak. Terimalah keadaan itu untuk kesedaran dan pengajaran untuk generasi yang akan datang. Jangan bagi satu didikan yang salah. Okey lah. Bercerai pun okey lah. Maknanya okey lah bercerai. Tu dia. Duplicate perkara yang salah. Patutnya ngajar jangan bercerai.
Tu kena fikirkan tu. Allah bagi akal suruh fikir. Tak boleh nak fikir tu biasa buat kerosakan. Nur Rumah Mustafa dah bagi tahu dah. Kalau suami yang buat perangai, kita buatlah baik. Solat tu kita yang buat. Dia punya solat, dia punya tanggung. Dah kita pun terima lelaki yang macam tu kan. Bukannya sehari dua kita kenal dia. Kalau itu yang menjadikan kita, sebab tu yang pertama asal memang solat. Kalau solat pun buat ringan-ringan, aku tak nak kahwin dengan kau ni. Kalau solat pun dia buat ringan-ringan, tapi kita dah kahwin dengan dia kan, dah. Terimalah macam mana. Kita lah kena solat awal waktu. Kita lah solat awal waktu. Kita lah buat semua kebaikan. Dah dia tak nak buat. Macam mana? Kan? Baik. Inilah fitnahnya Cik Na. Itulah fitnah al-mal wal banun. Anak-anak jadi fitnah balik. Untuk mak ayah buat benda buruk. Kan? Padahal tak ada apa-apa dah. Biar anak-anak tu faham. Oh, mak ayah aku dah cakap. Tak boleh. Benda ni tak boleh. Dalam Islam sebenarnya, inilah mahalnya nilai maruah dan perkahwinan. Oh, fahamlah. Kenapa kau tak nak jumpa? Kan pasal anak-anak. Tak ada pasal anak-anak je. Kalau pasal anak-anak tak jadi macam ni. Ni pasal diri sendiri. Diri sendiri, tanggung diri sendirilah. Jangan jadi alasan anak-anak. Kan? Habis tu hilang Ustaz. Macam mana Ustaz? Dah memang akan berlaku kehilangan. Terimalah kenyataan. Hidup ni kehilangan. Ada orang nak belajar dengan kehilangan. Belajarlah dengan kehilangan. Macam mana? Jangan nak menyesal pula. Menyesal tak kehilangan, tak memberi makna. Berubahlah atas kesedaran. Oh, lepas ni tak nak buat dah. Ya Allah, jadikan aku baik. Ya Allah. Dah habis cerita. Jadi, jangan harap-harap. Biasanya dia berharap pada anak-anak tu jadi ngam balik tu. Tapi tak nak. Ada satu statement tu. Penutup. Anak ni. Dia kata apa? Dia dah berpisah ke? Wallahualam, saya rasa berpisah ke tidak? Adalah statement tu. Jadi, kami macam kawan lagi. Lepas tu dia tanyalah, sayang tak? Mau tak sayang? Sayang lah, tapi yelah kita jadi kawan je lah. Tapi kalau nak jumpa anak, kita bagilah, kita jumpa. Ini hubungan macam mana ni? Kita pun, adakah matlamat menghalalkan cara? Kita pun pening kita nak faham hubungan ni. Inilah hubungan is complicated. Kalau anak, biar anak tu berhubung dengan bapak dia, habis cerita. Biar berhubung dengan anak. Anak-anak sekarang semua dah ada handphone masing-masing. Kan? Sebab tu ada waris. Ada mak mentua dan tak batal wuduk. Kan? Hantar kat mak mentua. Adanya adik ipar, adik, laki. Kau perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Bukan ada connection balik dengan bekas-bekas masing-masing. Tak ada connection. Cerita yang saya bawa ni, rupanya ada timbul isu yang mereka dah kaji, mereka siap tulis buat karangan. Berlakunya skandal-skandalnya tertutup ni. Minta maaf saya cakap. Sampai satu kenyataan dia satu tulis panjang-panjang lebar dia tulis. Dia cakap apa? Kalaulah apa dia tulis? Ini saya ambil balik perkataan dia tulis. Betul. Cara dia tulis tu, kalaulah suami orang pun dia boleh kacau. Ini kan bekas suami dia. Tu dia. Kalaulah isteri cakap, ya tak ya kan? Yang dah ada kenangan manis kau dan aku. Syaitan ni memang macam tu. Time yang halal, haram semua. Time yang haram, halal semua. Time halal, haram semua. Itu syaitan. Kau tengah jadi isteri, haram semua. Haram nak pandang, haram nak itu, bengkak di hati, geram dia. Tapi bila dah halal, dah haram, halal semua. Dia tengok isteri dia macam, not bad juga. Not bad juga. Masa tengah halal, bad semua. Bila dah haram, not bad juga. Tu syaitan ni kerja dia, itulah dia. Memanglah kita boleh jaga katanya. Tapi akhirnya tergelincir juga. Kalau tak di alam nyata, di alam khayalan. Berkhayal. Awak dah tak dapat tapi berkhayal. Hati-hati. Ini yang berlaku. Betul ada baca si suami. Itulah dia. Ini nafsu yang tak ada sempadan ni hati-hati.
Nafsu memang tak ada sempadan. Betul ada berita suami jatuh mati sebab pergi rumah bekas janda. Allah. Banyak berlaku, boleh kumpul cerita-cerita macam ni. Allah Akbar. Jadi sebenarnya Ta'ala begitulah sikit sebanyak perbincangan kehidupan bersandarkan Quran yang kita bawakan pada pagi yang penuh barakah ni. Terima kasih kepada surah An-Nur fasa 3 sempat selatan. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Terima kasih kepada Encik Zul dan jawatan kuasa dan semua jemaah yang mengimarahkan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya, insya-Allah. Kita harapkan Allah tetapkan diri kita sentiasa dalam peringatan, sentiasa dalam majlis ilmu. Zaman yang serba mudah, serba canggih ini, tak ada alasan lagi untuk kita mendengar peringatan demi peringatan seperti ini, insya-Allah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata itu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan itu pada pagi yang penuh barakah ini. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.